بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat dan juga limpahan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat bertemu pada pagi ini untuk kita meneruskan pengajian tarikh dan juga sirah para nabi dan rasul berdasarkan kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Al-Hafiz Imaduddin Abul Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Baik, yang mana kita akan sambung membahaskan berkait dengan sirah Nabi Ishaq alaihi salam, Ishaq ibn Yaqub alaihi salam, pada perkataan Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, وذكر أهل الكتاب أن إسحاق لما تزوج رفقة أو رفقة أو رفقة disebutkan رفقة isteri Nabi Ishaq بنت بثوابل في حياة أبيه كان عمره 40 سنة وأنها كانت عاقرا فدعا الله لها فحملت فولدت غلامين توأمين أولهما سموه عيس وهو الذي تسميه العرب العيصة وهو والد الروم الثانية، والثاني خرج وهو آخذ بعقب أخيه فسموه يعقوب وهو إسرائيل الذي ينتسب إليه بنو إسرائيل. Baik. Di kalangan ahlul kitab, mereka menyebutkan ketika Ishaq menikahi Rifqah bintu Batwail, yakni pada ketika ayahnya masih hidup, yakni Nabi Ibrahim ketika itu masih lagi hidup. Saat itu usia Nabi Ishaq ialah 40 tahun. Dan awal pernikahan Rifqah ini dikatakan isteri Nabi Ishaq ini wa annaha kanat aqiran, pada asalnya adalah seorang wanita yang mandul. Fada'a Allah laha fahamalat, maka dia pun, mereka berdua pun, yakni Nabi Ishaq dan juga Nabi Ishaq dan isterinya Rifqah, keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala fahamalat. Fada'a laha ni lebih pada Nabi Ishaq mendoakan untuk isterinya. Mendoakan untuk isterinya, berdoa kepada Allah untuk isterinya, sehingga Rifqah mengandung, fahamalat. So sini kalau kita tengok balik wanita yang mandul, baik, kemandulan adakah sesuatu, ini kita kena faham. Sini kita kena perbetulkan sebahagian dogma, ataupun kita boleh kata dogma atau stigma. Dogma ni lebih tepatlah, maknanya keyakinan masyarakat yang perlu kita perbetulkan. Adakah kemandulan seorang wanita itu tercela secara mutlak? Jawapannya tidak. Soalan dia, adakah kemandulan seorang wanita, maknanya seorang wanita yang tidak melahirkan anak, adakah keadaan tersebut adalah satu bentuk celaan untuk dirinya ataupun satu bentuk mazmum, kita kata perkara yang tercela untuk dirinya dan perlu ataupun perlu dilihat sesuatu yang keaiban yang menatijahkan celaan? Adakah ianya bermaksud demikian? Jawapannya tidak sama sekali. Kenapa? Kerana
Allah Subhanahu wa taala mencipta segala sesuatu ada qadar. Dan Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim. Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim. Apa dia? Maha bijaksana. Dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala mengatasi sangkaan dan juga jangkauan manusia. Jangkauan manusia, makhluk. Sesiapa yang mendakwa kemandulan itu adalah satu bentuk celaan yang secara mutlak tercela seorang wanita itu bila tiada anak, maka dia salah. Dia salah. Kerana dia telah seakan-akan dia telah mendakwa dia mengetahui dan meliputi seluruh hikmah kejadian dan penciptaan yang ada. Sebab itu kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut nabi-nabi. Contohnya Nabi Zakaria alaihi salam. Wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahab li min ladunka waliya. Aku takut aku tidak ada pengganti selepasku. Isteriku adalah seorang yang aqira, seorang yang mandul, tidak mampu untuk melahirkan anak. Fahabli min ladunka waliya. Maka berikanlah kepadaku daripada sisimu seorang wali, seorang anak. Dalam surah Maryam sama juga, qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati aqira wa qad balaghtu min al-kibari 'itiyya. Maknanya apa? Menunjukkan kepada kita Nabi Zakaria alaihi salam juga menyebutkan sifat satu bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda melalui isterinya dengan menyifatkan wa kanat imraati aqira. Ya, dari satu sudut dia adalah satu kekurangan. Tetapi adakah kita boleh katakan seorang wanita yang tidak mampu untuk melahirkan anak itu tercela secara mutlak? Jawapannya tidak. Kerana hikmah Allah Subhanahu wa taala tiada siapa pun yang boleh mendabik dada dia telah mengetahui seluruh hikmah, seluruh kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana hikmah Allah, bila kita sebut hikmah Allah, dia adalah ilmu Allah. Bila kita sebut ilmu Allah, dia adalah rahmat Allah. Kerana dia sifat ilmu, rahmat, hikmah. Ilmu, sifat yang terkandung dalam namanya. Al-Alim, Al-Khabir. Al-Hikmah, sifat yang terkandung, kebijaksanaan yang terkandung di dalam namanya. Al-Hakim. Ar-Rahmah, sifat yang terkandung di dalam namanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim. Tiada siapa pun di kalangan manusia yang boleh mendakwa keadaan seseorang wanita yang mandul itu adalah mutlak, adalah sesuatu yang perlu dicela. Bahkan boleh jadi orang yang mandul itu, wanita yang mandul itu, kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala lebih berbanding dengan wanita yang mempunyai anak. Nampak? Dari sudut apa? Dari sudut ibadatnya. Dari sudut hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, rintihannya, doanya, yang Allah Subhanahu wa taala suka hamba-Nya apabila mendapat sesuatu ujian, mendapat sesuatu musibah, merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya di situ hikmahnya. Wanita yang diuji dengan Allah
suami isteri yang diuji dengan Allah Subhanahu wa taala belum mendapatkan anak, Allah Subhanahu wa taala suka nak tengok mereka menambahkan lagi doa mereka, merintih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan tanda kasih sayang Allah yang Allah limpahkan kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu yang lebih baik daripada seluruh sangkaan yang ada. Sangkaan yang ada pada manusia. Maknanya kita ni kalau ada mana-mana saudara kita, mana-mana kawan kita ke saudara kita, saudara mara kita yang masih belum diberikan Allah Subhanahu wa taala anak, yang menikah lama dan sebagainya, masih lagi belum diberikan Allah anak, maka kita kena zahirkan hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita bukan mencela mereka, bahkan kita menunjukkan kepada mereka jalan keluar bagi setiap permasalahan, iaitu apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun kena kembali kepada Allah. Kita jangan duk kata kat orang, kita pun sendiri kena kembali kepada Allah. Kita yang dah ada anak ni, adakah kita dah mendidik anak kita, memberikan sesuatu yang baik untuk anak kita? Adakah kita dah didik anak kita? Adakah kita mensyukuri nikmat Allah SWT pada anak-anak kita? Nanti kita kena muhasabah. Bagi mereka yang diuji dengan belum diberikan anak, maka kita kena tengok apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam nas-nas Al-Quran juga As-Sunnah. Kerana kita tahu bahawasanya Allah memberikan anak ni bukan kita kata bukan urusan makhluk. Bukan urusan makhluk. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Asy-Syura. Dalam surah Asy-Syura ayat 47, ayat 48, 49. Allah kata apa? Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur. Milik Allah lah seluruh kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha', dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Ciptaan Allah itu berkait dengan kehendaknya. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur. Dia memberikan, dia mengurniakan kepada sesiapa sahaja yang dia kehendaki anak-anak perempuan. Inathan, banat, anak-anak perempuan. Kenapa? Ada orang dia dapat anak perempuan, dia tak suka. Zaman jahiliah dapat anak perempuan, berubah muka, sehingga ada yang membunuh anak perempuan. Itu zaman jahiliah. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, bukan urusan kamu berkenaan dengan kurniaan Allah. Kamu dapat anak lelaki ke, anak perempuan ke, itu adalah kurniaan Allah. Yahabu liman yasha'u inathan. Sebab ada orang dia tak bersyukur pula. Dah dapat anak, dah dapat anak perempuan, dia kurang. Dia tak bersyukur dengan anak, nikmat anak yang Allah Ta'ala dah bagi dekat dia. Dia kata, kalaulah aku dapat anak lelaki. Manusia ni dia macam tu. Dia rasa tak cukup. Kecuali yang Allah rahmati. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah sahaja yang dapat mensyukuri nikmat Allah. Kan ada orang, Allah Ta'ala dah bagi engkau nikmat berupa anak perempuan. Bahkan kelebihan anak perempuan ni sangat banyak. Berbanding lelaki, anak perempuan ni lagi banyak sebenarnya kelebihan nas-nas. Antaranya yang Nabi SAW sebut, 2 anak perempuan.
atau 3 dalam sebahagian riwayat dapat menjadi pelindung bagi ibu dengan ayahnya daripada neraka. Jadi pelindung. Anak perempuan ni kalau kita didik betul-betul, dia akan jadi shield yang akan melindung kedua ibu bapanya daripada api neraka. Sebab itu datang dalam riwayat asar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an satu hari pernah apa? Pernah panggil anak dia. Pernah panggil anak dia, anak perempuan dia. Dia kata, ya sitra li Abdillah. Ibn Mas'ud panggil anak perempuan dia, wahai pelindung Abdullah. Maknanya anak dia tu dipanggil pelindung sebab apa? Abdullah bin Mas'ud tahu bahawasanya hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang kelebihan anak wanita. Kelebihan anak perempuan. Riwayat sangat banyak menceritakan tentang anak perempuan. Antaranya hadis yang kita sebutkan tadi, lafaznya Nabi SAW bersabda, man kana lahu thalathu banatin fasabara alaihinna wa atma'ahunna wa saqahunna wa kasahunna min jiddatihi aw min si'atihi min jiddatihi aw min si'atihi aw min taqatihi kunna lahu hijaban minan nari yawmal qiyamah. Subhanallah. Subhanallah. Maksudnya, barang siapa yang mempunyai 3 orang anak perempuan, man kana lahu thalathu banatin, Nabi kata, barang siapa yang memiliki 3 orang anak perempuan, bukan anak lelaki, anak perempuan, fasabara alaihinna, dia bersabar dalam mendidik 3 orang anak perempuannya itu. Dan sebahagian riwayat kata seorang, 2 orang. Tanya Nabi, 3 orang. Seorang, 2 orang, 3 orang. Maknanya dia bukan tahdid. Dia tak tahdid mesti kena 3 orang anak. Kalau seorang pun boleh masuk dalam fadilat tersebut. Itu sebahagian daripada penjelasan ulama. Di sini yang lebih tepatnya 3. Kalau dia ada 3 orang anak perempuan, fasabara alaihinna, dia bersabar. Wa atma'ahunna, dia bagi makan anak perempuan dia tu. Wa saqahunna, dia bagi minum. Wa kasahunna, dia bagi pakaian. Min jiddatih, min si'atih, daripada rezeki yang Allah mudahkan, apa yang dia usahakan. Kana lahu hijaban minan nar yaumal qiyamah, maka anak perempuan tersebut akan menjadi hijab, penghalang kepadanya daripada neraka pada hari kiamat kelak. Subhanallah. Subhanallah. Dalam riwayat lain disebutkan apa lagi? Man 'ala ibnataini aw thalathan aw ukhtaini aw thalathan, atau disebut man kana lahu thalathu banatin fasabara alaihin, ataupun disebutkan dalam riwayat yang lain, man ibtuliya bi syai'in minal banati fasabara alaihinna kunna lahu hijaban minan nar. Barang siapa yang diuji dengan sesuatu minal banat, daripada anak-anak perempuannya. Minal banat maknanya tak kira seorang, 2 orang, 3 orang. Minal banat, min tabaidiyah, sebahagian daripada anak perempuannya. Dia diuji dengan, untuk mendidik anak perempuannya itu, dia diuji dengan contohnya anak dia tu sakit, dia terpaksa untuk bersusah payah untuk, ataupun anak dia tu ada apa masalah ke apa, atau anak dia tu anak dia tu ada masalah apa ke apa, dia berusaha untuk memperbaiki keadaan anaknya. Anak dia tu tak kiralah kita kata masalah apa yang berlaku, ubtuliya bi syai'in. Cuba tengok hadis Nabi kata ubtuliya bi syai'in, barang siapa yang diuji dengan anak perempuan. Maknanya anak perempuan dia tu, disebabkan anak perempuan dia tu dia diuji dengan
kesakitan, ataupun anak perempuan dia tu sakit, ataupun anak perempuan dia tu ada masalah apa, dia diuji. Ubtuliya bi syai'in minal banat fasabara alaihinna, lalu dia bersabar di atas didikan dia terhadap anak perempuan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Kunna lahu hijaban minan nar, maka anak perempuan yang dia diuji untuk mendidiknya, untuk menjaganya, akan menjadi hijab, yakni penghalang kepadanya daripada neraka. Subhanallah, ma ajmala hadhihi al-fadilah, ma ahsana hadhihi al-fadilah. Sangat-sangat cantik, sangat-sangat indah, sangat-sangat hebat kelebihan anak perempuan ni. Sedangkan orang jahiliah dulu, Allah kata apa? Orang jahiliah dulu, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, mereka bunuh anak-anak perempuan mereka. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su' ma busyira bihi. Apabila mereka mendapat khabar, busyira ahaduhum, diberikan khabar gembira kepada salah seorang di kalangan mereka pada zaman jahiliah dengan kelahiran anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, sepanjang hari muka dia menjadi gelap dan menahan kemarahan sebab tak suka anak perempuan. Itu zaman jahiliah. Dan Allah Subhanahu wa taala musnahkan tabiat jahiliah tersebut dengan pengutusan nabi kita, Nabiur Rahmah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diutuskan untuk membatalkan kebiasaan jahiliah tersebut. Sebab itu kita bersyukur dengan nikmat Islam. Dan sebab itu ibu bapa hari ini perlu menjaga anak-anak mereka, lebih-lebih lagi anak perempuan. Dengan kita tengok hari ini dengan macam-macam ancaman, sebab itu hadis ni perlu kita fahami dan perlu kita sebarkan. Kelebihan anak perempuan ni sangat-sangat banyak. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan apa? Dalam riwayat At-Tabrani, laisa ahadun, yang ni lebih dahsyat, laisa ahadun min ummati ya'ulu thalatha banatin aw thalatha akhawatin fayuhsina ilayhinna illa kunna lahu sitran minan nar. Tidak ada seorang pun di kalangan umatku ya'ulu thalatha banatin, yang menampung ataupun yang menjaga, menampung 3 orang anak perempuan. Thalatha banat, 3 orang anak perempuan. Atau thalatha akhawat, ataupun 3 orang saudara perempuan. Ini lafaz ni lebih luas. Maknanya anak perempuan ataupun saudara perempuan. Fayuhsina ilaihinna, lalu dia membuat baik, berbuat baik, membuat ihsan kepada anak-anak perempuan, saudara-saudara perempuannya itu. Illa kunna lahu sitran minan nar, melainkan apa? Anak-anak perempuan itu, saudara-saudara perempuannya itu akan menjadi penghalangnya daripada neraka. Penghalang daripada neraka. Bayangkan, sitran minan nar. Kunna lahu sitran minan nar. Subhanallah. Dan banyak lagi kelebihan anak perempuan. Sebab tu balik pada ayat ni. Tengok. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang kita bacakan tadi. Apa dia? Yahabu liman yasha'un inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dan Allah juga memberikan, mengurniakan kepada sesiapa yang dia kehendaki anak-anak lelaki. Anak-anak lelaki tak perlulah kita nak cerita fadilat dia. Sebab makruf. Sebab tak ada orang yang tak suka anak lelaki kan. Secara umumnya orang jahiliah pun suka anak lelaki. Tapi tak tahulah zaman sekarang. Zaman sekarang LGBT pun semua ni pelik-pelik, tak tahu. Yang jenis tak suka dia nak bagi anak lelaki dia jadi pondan, nak bagi anak lelaki dia tu jadi LGBT dan sebagainya. Allah Ta'ala alam. Kita tengok hari ni zaman pelik-pelik ni mungkin berubah.
Tapi secara umumnya begitulah. Sebab itu Nabi SAW tak adalah sebut banyak tentang kelebihan anak lelaki kan. Anak perempuan yang banyak. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa yahabu liman yasha'u dzukur. Maknanya apa? Dua-dua ni hak kita kena bersyukur. Kalau kita dapat anak perempuan, kita kena bersyukur. Kita kena jaga elok-elok, kita kena didik mereka, kita kena sayang mereka, kena ihsan kepada mereka. Syukuri nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Kalau kamu dapat anak lelaki pun kamu kena syukuri nikmat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata au yuzawwijuhum dzukuranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan dialah yang menjadikan sesiapa yang dia kehendaki. Wa yaj'alu man yasha' aqima, dan dia menjadikan sesiapa yang dia kehendaki di kalangan hamba-hambanya, di kalangan wanita atau lelaki, aqima, bukan amiqa, aqima yakni akhirah. Aqima maknanya apa? Mandul. Wa yahabu liman yasha'u aqima. La yuladu lahu. Bukan maksud mandul saja. Yang tidak ada anak. La yuladu lahu. Kalau kita faham ayat ni, kita akan nampak hikmah. Sebab Allah Subhanahu wa taala letakkan kurniaan dia pada manusia, pada siapa yang dia kehendaki dapat anak perempuan, siapa yang dia kehendaki dapat anak lelaki, siapa juga yang dia kehendaki tidak ada anak, la yuladu lahu aqima. Yahabu liman yasha' wa yaj'alu man yasha'u aqima. La yalidu wahidan wala ithnain. Kata Ibn Zaid. Tak lahir anak. La yuladu lahu. Tengok, Allah Ta'ala tutup ayat tu dengan apa? Innahu alimun qadir. Sesungguhnya dia maha mengetahui dan maha berkuasa. Jadi orang Islam, kita sebagai orang Islam, balik pada ayat ni. Balik pada ayat ni. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kamu berselisih, kalau kamu berbalah, kembali kepada Allah dan Rasul. Balik kepada ayat ni kita akan nampak hikmah. Mereka yang Allah Ta'ala tak bagi anak itu juga adalah kehendak Allah. Dan Allah kata apa? Innahu alimun qadir. Alimun qadir. Maknanya apa? Apa yang Allah kehendaki itu, Allah tahu apa hikmah dia. Allah maha berkuasa. Dan Allah boleh ubah bila-bila. 3 keadaan tu, orang yang Allah bagi anak perempuan, Allah boleh ubah kalau Allah berkehendak. Daripada dia ada anak perempuan, Allah Ta'ala boleh tarik nikmat tu bila-bila. Nanti kita kena faham macam tu. Sebab Allah kata innahu alimun qadir. Dia maha mengetahui dan dia maha berkuasa. Ada orang yang dia diberi anak dan Allah Ta'ala boleh ambil anak dia bila-bila masa. Sama ada Allah Ta'ala sayangkan dia, atau Allah SWT nak uji dia, dan dengan hikmah-hikmah yang kita tak tahu. Kerana hikmah Allah itu luas. Ada orang ada anak lelaki, Allah Ta'ala juga boleh ambil bila-bila masa yang Allah Ta'ala kehendaki. Innahu alimun qadir. Sebab kita kena tengok, alimun qadir. Orang yang tidak dapat anak, orang yang belum direzekikan Allah anak, ini pun sama juga. Innahu alimun qadir. Maknanya apa? Kita tak tahu bila masa Allah Ta'ala akan bagi dia anak. Sebab apa? Innahu alimun qadir. Kerana dia maha mengetahui dan dia maha berkuasa. Bukan manusia. Bukan doktor. Bukan orang tu. Bukan tabib ni. Bukan ini. Bukan ubat tu. Bukan ini. Bukan apa yang dibuat. Tapi innahu alimun qadir. Allah tahu. Apa maksudnya? Maksudnya, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Jangan berputus asa daripada untuk kita merealisasikan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak. Ketiga-tiga keadaan itu, yang ada anak, yang ada anak lelaki, anak perempuan, yang tak ada anak, kesemuanya kena balik kepada apa? Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada anak, dia bersyukur. Yang ada anak lelaki, ada perempuan, bersyukur. Yang belum diberikan anak, dia juga bersyukur.
kerana boleh jadi hikmah Allah Subhanahu Wa Taala tidak berikan dia anak lagi kerana Allah nak dia rapat, dia mengadu kepada Allah, dia merintih kepada Allah, dan Allah nak tambah dia ganjaran-ganjaran yang tidak ada batasannya yang kita tak tahu. Taqarrub ila Allah, dekatnya dia dengan Allah itu adalah satu kelebihan. Sebab itu kita tengok macam mana Allah Ta'ala uji hamba-hambanya di kalangan orang beriman. Isteri Nabi-Nabi Allah uji dengan kemandulan. Tak dapat anak. Maknanya sampailah mereka usia mereka tua baru dapat anak. Subhanallah. Jadi ini menunjukkan kepada kita kemandulan. Tidak ada anak itu bukanlah satu keadaan yang tercela secara total. Yang kita bincang sebelum ni tentang problem of evil kan. Bukan tercela. Bukan kita kata dia bukan free evil. Dia bukan satu keburukan yang total. Dia adalah apa? Kebaikan dari satu sudut, dan ada sisi-sisi yang mungkin nampak sesuatu yang tidak baik, tetapi sebenarnya dia bukanlah keburukan secara total. Dia ada kebaikan. Nah, itu kita balik pada ayat tadi. Innahu alimun qadir. Balik pada last ayat tu. Tadabbur, itu cara tadabbur. Tengok pada nama Allah. Tengok pada Allah tutup ayat tu dengan nama apa? Alimun qadir. Maknanya kat situ kita kena faham. Sebab tu kalau kita kenal Allah Ta'ala, kita tahu Allah Ta'ala tu siapa, tak ada lah orang akan kata, akan cakap macam-macam benda yang negatif, benda yang tak baik pada orang yang belum dikurniakan Allah anak. Sebab tu kita ni, orang Islam ni, kalau kita tak ada apa benda baik yang kita nak cakap, kita diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata perkara kebaikan atau dia diam. Maknanya kalau tak ada benda baik nak kata, diam. Kita tahu kerana ada saudara mara kita yang mungkin diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak tahu nak cakap benda baik, jangan cakap benda yang mungkin boleh mengguris perasaan mereka, mungkin boleh menyebabkan mereka merasa malu dan sebagainya, ataupun menyebabkan mereka merasa tersisih dan sebagainya. Cakap benda yang baik. Sebab tu kalau bagi ayat Quran, kalau kita bincangkan tentang ayat Quran ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi ketenangan. Akan bagi ketenangan. Kalau ada orang yang diuji dengan belum lagi mendapat anak, tak dapat anak, bincangkan, maknanya dia rujuk dalam ayat Asy-Syura ayat 48 sampai 50, ayat 49 sampai 50. Tadabbur. Kita pakat-pakat tadabbur. Kita pakat-pakat tengok hak last tu, innahu alimun qadir. Betul-betul tengok. Hikmah akan terzahir bila kita mentadabburi nama-nama Allah, mentadabburi ayat-ayat Allah. Dan dia takkan bawa kepada apa-apa bentuk kita kata, bentuk perkara yang, ya kerana ini Allah kata, Allah cakap. Bukan kita cakap. Kita cakap mungkin boleh mengguris perasaan orang kan. Kadang-kadang kita nak pilih perkataan tu, kita punya percakapan tu mungkin orang tak faham ataupun orang salah faham dan sebagainya. Ya betul. Tetapi kalau kita bawa ayat Quran, kalau kita zahirkan hikmah yang terkandung dalam ayat Quran, dalam kalam Allah, itu tak ada. Bahkan dia akan menenangkan. Dia akan memberi ketenangan. Baik. Di sini balik tadi, maknanya isteri Nabi Ishaq, iaitulah Rifqah bintu Bithwabil, ataupun disebut apa, Rifqah bintu Bathwabil ataupun Bathwabil, menikahi Nabi Ishaq, dan ketika itu usia Nabi Ishaq 40 tahun dan isterinya mandul, kanat aqirah. Maka Nabi Ishaq alaihi salam berdoa kepada Allah untuk isterinya, lalu Allah Subhanahu taala kabulkan doa. Fahamalat, lalu mengandunglah. Kita kata apa?
Rifqa bintu Baswabil, isteri Nabi Ishaq, fawaladat ghulamaini tawamain. Maka lahirlah dua orang anak lelaki, dua anak lelaki yang kembar, twins. Kan? Yang pertama diberikan nama Aisu, wa huwa alladhi tusammihi al-arabu al-Isa, al-Isa, wa huwa walidur Rum al-thaniyah, dan dia adalah datuk kepada Rum, yakni bangsa Rum yang kedua, bangsa Rum yang kedua. Wathani kharaja wa huwa akhidhun bi'aqibi akhihi fasammauhu Yaqub. Dan twins, yakni anak lelaki yang kedua, yakni kembar yang kedua, maknanya keluar selepas yang pertama, Al-Ais, dia keluar dalam keadaan dia memegang apa apa dia tumit, apa dia tumit saudaranya, iaitu apa, Al-Ais. Maknanya anak yang kembar tu lahir, keluar, Al-Ais keluar dulu, Yaqub, Nabi Yaqub keluar, maknanya dalam keadaan memegang tumit Al-Ais. Sebab itu dia dinamakan Yaqub. Dia dinamakan Yaqub. Jadi aqibah akhihi, maknanya lepas pada, dia ada dua makna. Yaqub maknanya dia lepas daripada apa dia, keluarnya Al-Ais, keluarlah Yaqub, maka dinamakan Yaqub. Dan ada juga pendapat ulama yang mengatakan dinamakan Yaqub kerana memegang, ketika dia lahir, keluar daripada perut Rifqah, dalam keadaan dia memegang tumit abangnya, abang lah kan, iaitu Al-Ais. Jadi ini adalah apa, disebabkan itu dikatakan dinamakan Nabi, nama Nabi Yaqub itu dinamakan dengan Yaqub. Kalau kita tengok dalam Old Testament, kita tengok dalam perjanjian lama, maksud nama Nabi Yaqub ni, ini base pada riwayat apa, Ahlul Kitab. Itu kata Imam Ibn Kathir kan. Okey, disebutkan dalam bahasa Ibrani, disebutkan dalam Genesis. Okey. Sebelum ni kita sebut tentang maksud nama Nabi Ishaq kan, Isaac tu kita dah sebut. Sebelum ni nama Nabi Yaqub pula dari sudut bahasa Ibrani, Yaqub, Yaqub ataupun Yaqub, dia dalam bahasa dia orang maknanya heel catcher, maknanya dia pegang tumit, apa, Yaqub kan, dia pegang tumit tumit Al-Ais. Dalam bahasa Ibrani, aqab sama macam lebih kurang bahasa Arab, iaitu swell out or up, ataupun to seize by the heel, take by the heel, stay, disebut sebagai as if holding by the heel. Kita kata this is by the heel, aqab maknanya dia
pegang tumit, dalam keadaan dia pegang tumit. Sama ada pegang tumit dia atau pegang tumit abang dia. Isu. Ya. Dia tak aqab. Dan juga dalam bahasa Arab juga maknanya yang berturutan, maknanya yang datang kemudian. Aqibahu. Maknanya lepas Al-Ais keluarlah Yaqub. Aqibahu. Dari situ dapat nama Yaqub. So dalam bahasa Ibrani pun dia tak lari lah. Dia sama macam bahasa Arab. Kita kata Yaqub. Itu Yaqub. Baik. Al-Ais disebutkan oleh Ibn Kathir tadi. Al-Ais ni maknanya anak sulung lah. Al-Ais ataupun disebut Isa. Isu ataupun Isa. Ini dikatakan adalah datuk kepada bangsa Rom. Maknanya bangsa Rom tu datang daripada keturunan Al-Isu. Dan disebutkan oleh para ulama, mereka ini dinamakan Bani Asfar. Keturunan Al-Isu ni, bangsa Rom tu dinamakan Bani Asfar. Rom, yakni Roman tu. Kita sebut Roman. Dia daripada keturunan Al-Isu. Al-Isu ibnu Ishaq. Maknanya kembar kepada Yaqub. Suatu dalam Tahrir wa Tanwir, bila ulama sebut tentang Rom kan. Ulama sebut tentang Rom ni, dia dia punya dari sudut genealogi dia. Kat situ ulama tak sepakat. Ulama tak sepakat dari sudut kita kata apa? Dari sudut silsilah keturunan. Jadi ulama tak sepakat dalam apabila membahaskan tentang genealogi bangsa Rom ni. Tetapi yang paling kalau kita tengok dalam tafsir Al-Alusi, kalau tak salah dia, tafsir Al-Alusi disebutkan bila Imam Al-Alusi rahimahullah tafsirkan ayat ghulibatir Rum, dia kata hiya qabilatun 'azimatun min waladi Rumi ibni Yunan ibni Iljan ibni Yafith ibni Nuh alaihi salam. Okey, soalan dia kat sini. Persoalan ni kita kena rungkaikan. Okey, dekat sini, dekat kitab Ibn Kathir ni. So Ibn Kathir kata awwaluhuma sammuhu Aisu wa huwa alladhi tusammihi al-Arab al-Isa wa huwa walidur Rum al-thaniyah. Maknanya abang Nabi Yaqub ni, kembar dia yang keluar dulu, dinamakan orang Arab, nama dia Ais, nama dia Al-Isa ataupun Aisu. Dan dia adalah datuk ataupun bapa kepada Rom yang kedua. Apa maksud Rom yang kedua? Apa maksud Rom al-Thaniyah? Maknanya Rom yang kedua. Maknanya ada Rom yang pertama, ada Rom yang kedua. Yang ini daqiq. Ibn Kathir rahimahullah sangat-sangat teliti. Baru-baru ni ada seorang pensyarah ni, dia bincang tentang genealogi. Bagus. Genealogi tentang Bani Israel kan. Baguslah, bagus. Maknanya menunjukkan dia, maknanya dari sudut kita kata pembacaan tu, dia baca betul lah. Dia kaji kan, dia pakar dalam bahasa. Cuma apa yang kena bagi ana lah, pendapat ana, kita kena hati-hati bila kita tak daqiq. Maknanya hati-hati bila kita tak teliti. Ya, mungkin kita banyak baca, tapi kita tak baca tu mungkin tak teliti. Satu lagi isu berkenaan dengan genealogi ni, yakni nasab. Ilmu nasab ni penting. Anda tak tahu sekarang ni, tak tahu anda mencari-cari siapa yang pakar tentang nasab kat Malaysia ni. Sebab susah lah, pasal kita dah jauh kan. Kita jauh. Tapi paling kurang orang yang tahu tentang nasab Arab. Orang yang tahu tentang nasab, okey, Bani Israel ke, Rom ke, apa pun dia tahu. Asas tentang ilmu nasab ni sebenarnya, ulama tulis kitab. Jamharatul Ansab misalnya. Kemudian kitab, apa lagi kitab tentang nasab ni, ada beberapa kitab yang penting. Tentang ilmu nasab. Genealogi lah, maknanya orang Islam paling ni sekali. Bab nasab ni sebenarnya. Tapi bila kita ni
zaman kita, maknanya sampai kita ni tahap tak tahulah anak. Kita kata kita sedih sekarang ni bila kita tengok genealogi ni, ilmu tentang genealogi ni diambil pula oleh orang bukan Islam. Maknanya mereka pula dabik dada, mereka kata mereka pakar. Sedangkan ilmu nasab ni ilmu penting sebenarnya, ilmu yang kita kata ilmu milik umat Islam. Maknanya umat Islam yang maknanya yang terhadapan dalam ilmu nasab ni. Sebab tu sebahagian ulama kata kita orang Islam ni, kita ni special dengan 3 ilmu. Pertama ilmu i'rab. I'rab bahasa Arab. Baris akhir. Al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalimi li-ikhtilafil 'amilati 'alaiha. I'rab itu perubahan baris. Mengaji nahwu tu, i'rab. Ni tak ada dalam bahasa lain. Tak ada dalam umat lain melainkan umat Islam. Jadi orang yang belajar i'rab, belajar nahwu, dia kena bangga. Dia kena bangga. Pasal apa? Memang orang Islam saja yang Allah Ta'ala istimewakan dengan ilmu i'rab ni. Siapa yang mengaji nahwu, dia kena seronok, dia kena ada bangga sikit. Bangga maknanya bukan bangga apa? Bangga ni ilmu ni Islam saja yang ada ni. Kalau masuk agama orang Kristian, orang Yahudi, mana ada i'rab ni? Kita ada i'rab. Yang kedua ilmu al-isnad. Al-isnad maknanya ilmu sanad, maknanya ilmu hadis. Orang yang mengaji hadis lagilah kena bangga. Al-isnadu minad din, laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Isnad di sini maknanya ilmu tentang sanad hadis, tentang sanad Quran, sanad hadis. Tapi berbangga-bangga dengan sanad tu tak boleh jugalah, tercela lah. Akhir zaman ni kita kata orang asyik duk bangga dengan sanad saja tapi tak amalkan apa matan hadis dan sebagainya, itu tercela. Kita bukan nak bangga-bangga saya sanad ni, saya ada banyak sanad, tapi tak ikut pun hadis tu, tak praktikkan, tak boleh. Isnad ni kita kata perbahasan dalam ilmu hadis, pengetahuan tentang usulul hadis, science of hadis. Itu hanya orang Islam saja. Lepas tu barulah orang orientalis semua cuma baru kaji. Dan yang ketiga ilmu nasab, genealogi. Ilmu nasab, genealogi. Tapi kita itu kita kata tak bolehlah kita terlampau zuhud pula kan ilmu nasab ni. Kita tak payah bahas lah ilmu nasab ni, dah habis lah, kita tak tahu nasab. Tak penting, ilmu genealogi penting, ilmu nasab sampai sekarang. Kalau di Amerika Syarikat, dia orang ada satu institut genealogi kan, DNA apa semua tu kan. So sampai untuk sabitkan untuk dakwa jenayah dan sebagainya penting kan, dalam siapa yang tengok macam mana crime investigation, macam mana crime investigation, dia orang nak tengok jenayah dan sebagainya. Kita kat Malaysia ni tak tahu, tak ada lagi rasanya. Lambat gila. Lambat makna kita ni ke belakang jauh. Anda tak tahulah kata kita ni kenapa tau. Yang banyaknya khurafat, yang banyaknya benda pelik-pelik. Itu kita kata kemunduran. Sedangkan ilmu tu milik kita. Ilmu tu umat Islam. Ilmu falak, astronomi, orang Islam tahu yang banyak. Awal sebelum dia diambil oleh orang-orang bukan Islam, orang Islam yang dulu bagi nama bintang-bintang. Tak percaya sampai sekarang nama bintang-bintang tu ada nama bintang-bintang yang dalam bahasa Arab. Tapi kita tak tahu. Anda mencari jawapan apa masalah umat Islam. Ini. Sebab kita banyak dah antara yang disebutkan oleh para ulama, antaranya Syekh Saleh Al-Sindi dan juga ulama-ulama yang bincangkan tentang kemunduran umat Islam ni, antaranya puncanya kerana tersebarnya syirik dan bid'ah dalam kalangan umat Islam. Khurafat. Ini memundurkan umat Islam. Punca menyebabkan umat Islam mundur apabila mereka disibukkan dengan perkara-perkara, ritual-ritual yang tak disyariatkan, dan mereka faham agama ni hanya terbatas pada ritual-ritual tertentu, termasuklah perkara yang khurafat, perkara syirik, perkara bid'ah. Yang tu kita nampak hakikatnya, hak tu orang Islam jago waktu ni. Maknanya apa? Tapi kita mundur bab-bab. Sebab bagi alasan apa nak kiamat, jadi kita tak payah ambil. Salah.
Ilmu genealogi ni penting. Banyak perkara dalam masalah dalam masyarakat, masalah dalam jenayah dan sebagainya boleh diselesaikan kalau kita ada ilmu. Dan kalau kita, sebab itu kena, tak tahulah, anda tak tahu sekarang ni ada kat Malaysia ni Institut Genealogi kat Malaysia ni kan, patutnya kena asaskan, kena buat kan, maknanya yang kaji tentang nasab-nasab yang ada, keluarga yang ada, maknanya kita, kalau international rasanya dah ada, tapi itulah kita kata benda ni diperlukan ilmu kan, perlukan ilmu, maknanya perlukan kajian, perlukan daripada duit buang ratus-ratus juta, ratus-ratus bilion hanya buat main bola je kan, baik buat bagi dana untuk ni. Sukan je, sukan tu sukan lah, tapi takkanlah kita tengok sedih lah, takkan kita hanya orang di barat, yalah mereka ada penyelewengan, mereka ada tak betul, tapi dari satu sudut kita tengok kita agak ketinggalan bab ni. Sebab tu bila ada seorang pensyarah profesor di Universiti Islam Antarabangsa UIA yang bincang tentang genealogi, anda tertarik. Maknanya dia ada juhud, dia ada usaha. Kita seronok tengok kajian-kajian macam ni, maknanya kena diluaskan. Bincang tentang nasab kan, genealogi para nabi ni kan. Walaupun kita tahu ada benda yang, sebab kita kena faham nasab ni, ilmu nasab ni, ada hadis yang Nabi SAW sebut kadzaban nasabun, ataupun pendustalah orang-orang yang ahli nasab ni. Maknanya, maksud dusta tu maknanya banyak yang nasab-nasab yang macam contoh Nabi SAW sendiri, daripada Nabi sampai Adnan tu sepakat. Lepas Adnan sampai ke Adam, yang tu Imam Malik memakruhkan. Sebab apa? Sebab dah banyak bercampur, tak diketahui, tak boleh kita kata apa? Tak boleh nak detect, maknanya datuk dia siapa, bapak dia siapa tu. Tapi bapak dia memang daripada situ. Cuma nama dia tu tak disepakati sebab maklumat. Tapi nasab Nabi sampai kepada Adnan, sampai kepada Ismail itu sepakat. Sebenarnya sampai ke Adam pun memang tak ada isu lah, cuma nak menentukan siapa tu. Ulama ijtihad. Kan? Ulama ijtihad. Tapi untuk permulaan, satu perkembangan yang baiklah bila ada ahli-ahli ilmu mula bincangkan dan masyarakat pun boleh bincang, satu perkembangan baik. Sebelum ni kita asyik ini je, kita nampak hak kita je, kita nampak kita mengaji kitab pondok, kita mengaji kitab nahwu, kita mengaji tajwid. Tapi alhamdulillah kita dah tengok perkembangan bila kita dah mula ahli-ahli ilmu mula berani membincangkan tentang isu tentang agama lain. Bincang tentang bahasa Hebrew, bahasa Ibrani, bincang tentang Old Testament, New Testament. Maksudnya kita berkembang supaya kita mendahului orang bukan Islam. Sebab orang bukan Islam sekarang ni, mereka nampak apalah hampa yang tak tahu, kami tahu. Padahal mereka pun tak tahu. Itu maksud ana. Ilmu kita bincang tentang genealogi ni, dia dalam bahasa Arab disebut ilmu nasab. Memang ulama karang kitab dan memang sebut tentang kelebihan. Antaranya yang paling mudah kita nak nampak, Al-Quran sendiri sebut tentang kita kata tentang kepentingan ilmu nasab ni. Al-Quran sendiri mengisyaratkan tentang kepentingan ilmu nasab. Sebab Allah kata waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Kan? Dalam surah Al-Hujurat. Apa dia Allah Subhanahu wa taala sebut berkenaan dengan penciptaan. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Sebab tu kata para ulama tafsir, waja'alnakum syu'uban wa qabaila, maknanya waja'alnakum mutanasibin, fa ba'dukum yunasibu ba'dan nasaban ba'idan wa ba'dukum yunasibu ba'dan nasaban qariban. Maknanya berkenaan dengan nasab. Di kalangan kamu ni kami jadikan kalian syu'uban wa qabaila, mempunyai bangsa-bangsa, mempunyai kabilah-kabilah yang mempunyai nasab, genealogi, nasab antara satu sama lain, sama ada nasab dekat ataupun nasab jauh.
Sebab itu kata, kalau kita tengok satu lagi ayat yang ulama bahaskan tentang apa nasab, ilmu nasab ni apa, antaranya apa, apa dia, ayat dalam ayat dalam satu ayat ni, wa ja'alakum bainakum mawaddatan wa rahmah, satu. Dalam surah Asy-Syura ayat 23. Apa dia, kalau buka dalam ayat, qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakan wahai Muhammad, la as'alukum alaihi ajra. Aku tak minta daripada kamu atas dakwah aku ni upah, ganjaran. Illa al-mawaddata fil qurba, kecuali kasih sayang dalam kekerabatan. Kata para ulama, illa al-mawaddata fil qurba maknanya apa? Kata para ulama, iaitulah apa? Dekat sinilah kalau kita tengok Ibnu Abdul Bar, mereka kata apa? Tanya Ikrimah, inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana wasitan min Quraisy, kana lahu fi kulli batnin min Quraisy nasabun. So Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nasab yang paling terbaik daripada kalangan Quraisy, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang apa? Qarabah itu menunjukkan apa? Menunjukkan pentingnya mengetahui tentang nasab. Pentingnya mengetahui tentang nasab. Sebab itu kalau buka dalam kitab-kitab nasab, mereka ulama akan bawa ayat ni. Ayat dalam surah Asy-Syura ayat 23. Maknanya dari sudut kita pun kita mudah faham, kerana kita nak, macam mana kalau kita tak tahu nasab, tak tahu nasab keturunan adik-beradik kita, tak kenal apa semua, sepupu sepapat pun dah tak kenal dah sekarang ni, macam mana kita nak silaturahim, macam mana kita nak dekatkan hubungan, macam mana kita nak memperolehi kasih sayang, mawaddah, macam mana kita nak ajak mereka kepada kebaikan, macam mana kalau kita tak tahu. Masalah zaman kita sekarang ni, itu masalahnya, yang keluarga-keluarga yang ada hari ini dalam masyarakat kita ni, mungkin ada sebahagiannya memang mereka ambil peduli tentang nasab. Memang tak nafikan ada family-family yang memang dia orang kuat ikatan kekeluargaan mereka tu, mereka ambil perhatian. Tapi kebanyakan orang hari ini macam mana? Bagaimana? Sebab itu kita kata dalam apa dia tafsir Al-Alusi, kita sebut pasal Rom yang kedua tadi. Tu nasab Rom ni, maknanya Rom ada dua. Roman kan, ada dua. Yang pertama Rom awal, Rom yang pertama. Okey, kita nak tengok kat sini, Al-Aisu ni dia bapa yang mana? Bapa Rom yang pertama ke kedua? Ibnu Katsir kata bapa Rom yang kedua. Apa maksud bapa Rom yang kedua? Maknanya Rom ni ada dua. Rom yang pertama, kata Imam Al-Alusi, Rom yang merupakan kabilah yang besar daripada keturunan Rumi ibni Yunan, ibni Iljan, ibni Yafith, ibni Nuh alaihi salam. Ni Rom yang awal. Yang mana Rom anak kepada Yunan, ibnu Yunan. Kat sini kena cek, adakah Yunan ini merujuk kepada Greeks, yakni Yunani, kan? Boleh jadi daripada bangsa Yunani. Yang ni Rom yang pertama, Rumi ibnu Yunan, ibnu Iljan, ibni Yafith, ibni Nuh alaihi salam. Maknanya nasab dia sampai kepada Yafith, Iljan ibni Yafith. Baik, dikatakan juga oleh ulama nasab daripada anak Yafan ibni Yafith. Dan ada juga Rom yang kedua ni, yang dimaksudkan dengan Rom yang kedua, dikatakan apa? Rom anak kepada Ra'wail ibnu Isa yang anak Nabi Yaqub, ibni Ishaq, ibni Ibrahim. Yang ni Rom yang kedua. Macam Arab, kan kita bincang Arab awal, Arab Aribah, Arab yang ancient Arab dengan Arab yang musta'ribah, Arab yang dah kacuk kan. Ada nani. Macam tu. Kalau ikut kalam Al-Alusi ni maknanya itu. Tapi ini masih lagi boleh dibahaskan lah. Masih boleh dibahas. Sebab apa? Ada juga ulama yang kata Rom itu memang, Roman tu memang satu je, daripada anak keturunan Al-Ais, yakni anak Nabi Ishaq. Al-Ais ibnu Ishaq. Yang ni saudara kembar kepada Nabi Yaqub. Wallahu ta'ala alam.
Tapi dalam hadis yang sebut tentang Rom akhir zaman tu memang datang daripada keturunan Rom yang ada, yang Rom yang kita tahu Roman Empire tu, itu memang sebahagian ulama memang isbatkan memang mereka daripada keturunan Bani Asfar. Maknanya Bani Asfar maknanya anak keturunan Nabi Ishaq. Maknanya anak Nabi Ishaq Al-Is. Dan mereka kembar. Dan sebab itu ulama bahaskan tentang dia orang punya fizikal kan. Fizikal Rom ni memang kuat. Kemudian kita kata apa dia laki dia rupa dia macam mana kan, dibahaskan Roman kan, perempuan dia macam mana. Jadi mereka ni secara umumnya mereka ni cantik lah kan. Sebab itu Bani Asfar disebutkan, mereka disebutkan Bani Asfar kerana dikatakan ada juga pendapat kata kerana wajah mereka yang apa cerah ataupun putih ataupun kuning, kekuningan, macam-macam pendapat. Tapi ala kulli hal, Rom yang kedua ni adalah Roman yang kedua ni yang dimaksudkan dengan Rom ibnu ataupun min waladi Ra'wail ibnu ibnu Ishaq. Maknanya itu yang Imam Ibnu Katsir kata walidur Rum ats-tsaniyah. Kalau balik pada Rom yang pertama maknanya Rumi ibnu Yunan ibnu Iljan ibnu Yafith ibnu Nuh, yang ni yang atas lagi. Tapi yang bawah ni maknanya anak keturunan Nabi Ishaq, Rom. So dalam hadis yang bincangkan tentang Rom, Azimir Rom kan, Hirakal Azimir Rom, bincang dalam Quran bincang Ghulibatir Rom, yang Roman yang kita kata Roman Empire tu merujuk kepada Rom, merujuk kepada kita kata apa, anak keturunan Ra'wail ibnu Is ibnu Ishaq. Itu yang lebih tepat, yang lebih dekat dengan kita kata, kalau kita tengok pendapat ulama, itu yang lebih dekat lah. Jadi Rom tu adik-beradik Nabi, maknanya keturunan tu maknanya keturunan Nabi Ishaq lah. Maknanya anak kepada Nabi Ishaq Al-Isa. Dan Al-Quran sudah tentu, Al-Quran bila sebut tentang kemenangan Rom kan, Ghulibatir Rom dikalahkan dan akan menang semua, sudah tentu menunjukkan kepada kita satu isyarat. Maknanya Allah Ta'ala bagi tahu, tak sia-sia Allah Ta'ala bagi tahu kita tentang kejayaan Rom dan kekalahan Rom, kejatuhan Rom di atas tangan Empire Parsi, dan kemudian akan dijatuhkan semula. Kita tengok, kalau kita kaji tentang sejarah Rom macam mana pemimpin mereka yang pada awal, yang ketika Julius Caesar dengan Pompey dan Karasus ataupun Karsus membuat pakatan 3 serangkai, kemudian Karasus cuba untuk menawan Empire Parsi, tapi dia dibunuh. Dan kemudian selepas itu, setelah lama, lepas Julius Caesar pun kena bunuh, kemudian bangkit gerakan untuk membuka Empire Parsi. Maknanya dia orang dah usaha untuk buka Empire Parsi tu dah lama, sampai terbunuh general mereka yang hebat. Karasus tu antara yang hebat, mati, maknanya diseksa oleh orang Parsi. Dan kita tahu sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala menekankan tentang dalam surah Quran, ada satu surah Rom, surah pasal Roman. Ghulibatir Rom. So sebenarnya orang Islam patutnya kena tahu kenapa, kan? Bukan kita bagi alasan ni semua orang kafir, kita baca Quran cukup lah, kita tak payah kaji. Tak salah. Tak, pasal Quran sebut Ghulibatir Rom. Mana kita kena tahulah sedikit. Kalau tak tahu banyak pun kena tahu kenapa Rom tu. Kenapa umat Islam gembira sangat dengan kejayaan Rom? Apa beza dia dengan Parsi? Saya tahu Parsi mereka adalah pagan. Mereka musyrikin, mereka menyembah berhala yang banyak. Tetapi Rom ketika itu kita tahu mereka adalah Nasrani, mereka adalah Kristian. Ya, mereka juga ada pagan dalam Kristian, tetapi paling kurang mereka adalah the people of the book, the people of book. Maknanya mereka adalah ahlul kitab. Mereka beriman dengan Nabi Isa, walaupun mereka menyeleweng dan sebagainya, tapi mereka paling dekat dengan Islam ketika itu. Sebab itu Allah perintahkan, maknanya orang beriman pada zaman Nabi SAW, mereka gembira bila Rom dapat kalahkan Parsi. Dan sebab itu kalau kita tengok Nabi SAW ketika mengutuskan surat kepada raja-raja, tengok macam mana bila sampai surat Nabi kepada Hirakal Azimir Rom, pemerintah Rom,
kita kata Emperor Rome ketika itu, dia memuliakan surat Nabi tu dan memuliakan utusan Nabi, dan dia memuliakan Rasulullah. Bahkan dikatakan dalam sebahagian riwayat, dia simpan surat Nabi itu dengan baik. Disimpan dalam peti yang khusus, memuliakan surat baginda Nabi SAW, Rasulullah. Maksudnya ada sebagian ulama kata dia beriman, ada yang kata tak, dia tak beriman sebab dia dikelilingi dengan dia punya pendeta-pendeta dan juga padri-padri yang mengelilinginya, yang memberi pengaruh kepada dia. Ala kulli hal, tak ada riwayat yang sebut dia beriman. Tapi nak bagi tahu dia, disebabkan dia simpan surat Nabi itu, ulama bahaskan keberkatan yang ada pada surat Nabi itu menyebabkan empire dia bertahan lama. Empire dia bertahan lama. Sampai ke zaman Bani Umayyah. Zaman Bani Umayyah. Bayangkan. Kan? Sampai zaman Bani Umayyah. Zaman Bani Abbasiyah. Masih ada empire Rom. Maksudnya kekal lama. Tetapi berbeza dengan Kisra Parsi, bila sampai utusan bawa surat Nabi SAW, surat Rasulullah SAW, empire Kisra, raja Parsi ketika itu mengoyak surat Nabi di hadapan utusan Nabi SAW, dan Nabi dapat khabar tentang dia mengoyak surat Nabi. Maka Nabi kata apa? Semoga Allah koyak-koyakkan kerajaan. Dan kerajaan Parsi jatuh pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan tak ada dah Kisra. Lepas tu tak ada dah Raja Kisra, berpecah-pecah. Dan sebab itulah orang Parsi, lepas pada Umar jatuhkan empire Parsi, maka orang Parsi mula mereka masuk Islam. Kebanyakan mereka masuk Islam, dan ada juga yang masuk Islam secara pura-pura. Mereka yang berkhidmat dengan Islam, orang di kalangan ulama-ulama berbangsa Parsi sangat ramai. Ada juga di kalangan mereka yang masuk Islam dalam keadaan berpura-pura, dan mereka lah yang mengaturkan konspirasi untuk membunuh Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sehingga Umar ditikam ketika mengimamkan solat subuh di Masjid Nabi oleh siapa? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Pasti masuk Islam pura-pura. Sebab itu nak bagi tahu Rom ni dari sudut dia nak dibandingkan dengan Parsi, dia lebih baik. Dia lebih baik. So kita dapat, memanglah dia sesat juga, dia kufur juga kepada Allah, tapi kat situ kita kena faham macam mana cara kita menimbang mara bahaya musuh. So Al-Quran dah tunjuk macam mana cara kita berhadapan. Ada musuh dekat, ada musuh jauh. Ada musuh yang kurang bahaya dia berbanding dengan musuh yang dekat bahaya, ataupun dia punya bahaya tu lebih dahsyat. So Quran suruh kita fikir macam tu. Bukan tengok orang kafir semua jahat. Salah. Quran tak ajak macam tu. Quran ajak kita apa? Adil. Menilai orang kafir pun kena adil. Itu cara fikir Quran. Cara fikir Quran. Kalau kita tadabbur ayat, dan kita tengok macam mana sirah Nabi SAW, macam mana Nabi berinteraksi dengan orang-orang Kristian, orang-orang, kita akan nampak. Bukan bermaksud kita mengiyakan agama mereka yang sesat, bukan. Inna dina indallahi al-Islam. Agama yang diterima hanya Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala min. Tak diterima kalau kita cari agama selain Islam. Masalahnya sekarang, okey, kita ada persoalan kat sini. Kenapa kita sangat takut bila orang Kristian nak cuba kristianisasikan orang Islam? Cuba nak kristiankan orang Islam. Sebab apa kita terlampau takut? Okey, takut kita dia ada dua. Takut kita, kalau takut tu, takut mimbab kerana kita tahu Allah Ta'ala memegang hati manusia dan Allah boleh menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Takut ini adalah takut yang terpuji. Tetapi takut yang berpunca daripada kejahilan, dia takut yang kita kata yang berpunca daripada digerakkan oleh ilmu adalah khasyah. Al-khawf, takut yang tak dibina di atas dasar ilmu, ini tercela. Dan sehingga kan kita sampai tahap tak berani. Jangan tengok salib, nanti rosak akidah. Ni apa benda? Kan? Pernah dengar kan? Jangan tengok salib lama-lama, nanti apa? Nanti rosak akidah. Tak cerdik lah. Kan? Tak cerdik lah. Ataupun tengok ni. Tanda agama Islam ni betul,
Tu ada tulis, ada kalimah Allah dekat awan. Itulah tandanya. Lepas tu orang Kristian mereka tu ada tu salib dekat awan tu. Kristian lah betulnya. Itu bukan cara kita mengisbatkan kebenaran Islam. Salah tu. Kan? Macam isu bincang tentang kalimah Allah kan. Memanglah kita kata dari sudut perundangan, dari sudut undang-undang kita kena tegas. Tetapi janganlah sampai tahap apa? Kita menafikan fakta. Tak ada. Allah ni dalam Quran ni, dalam Islam saja, orang Islam saja, orang kafir tak boleh. Last sekali lepas tu orang Kristian yang Arab kata ni Tuhan kami Allah juga. Kan? Lepas tu kita nak nafikan. Dah benda tu dia katakan bahasa Arab tu dah international kan. Maknanya dia pun terjemah bahasa Arab. Itu kita nak tegaskan. Sedangkan kita, ialah kita bolehlah dari sudut perundangan kita pertahankan perundangan kita ni supaya anak-anak orang Islam ni terjaga, terpelihara akidah dia. Kita tak nafikan. Cuma sampai bila? Maknanya adakah kita nak didik anak kita, jumpa orang Kristian lari. Jumpa orang Yahudi lari. Jauhi. Bukan macam tu. Patutnya kita jumpa orang Kristian, apa? Dakwah dia kepada Islam. Dakwah dia Islam. Tapi masalahnya pasal kita takut. Takut apa? Takut macam-macam takut yang menghalang kita untuk kaji. Menghalang kita untuk kaji. Untuk kaji tentang agama dia orang pun kita tak berani. Memanglah kita ada step dia. Memang kita kena pastikan kita belajar dulu akidah yang sahih. Kita pastikan asas-asas ilmu kita kukuh. Belajar dulu akidah Islam yang betul. Belajar betul-betul ikut step dia. Tapi kenalah apa? Usaha untuk majukan diri. Belajar bandingan agama. Cuba kita tengok macam mana orang-orang. Kita tengok macam mana Syekh Ahmad Didat, Dr. Zakir Naik. Kita tengok kan? Kita perlukan orang macam tu. Maknanya yang berani mencabar. Berani mencabar. Maknanya bukan setakat itu dakwah. Bukan setakat Islam ni orang Melayu je, kita tak boleh. Itu bukan dakwah. Kita kena pertahankan kemelayuan Islam kita. Ni orang Islam Melayu punya. Salah. Islam bukan milik Melayu. Islam milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh kita dakwah kepada orang bukan Islam. Tak kira dia Melayu ke, Cina ke, India ke, Kadazan ke, Iban ke. Itu tanggungjawab kita. Bukan eksklusif. Islam Melayu saja, pertahankan Islam. Ni yang kita kadang-kadang kita nak marah juga geng-geng yang perjuangan Melayu. Dia tak ada, dia tak kita tak nafikan. Perjuanglah Melayu, tapi janganlah sampai engkau ni sampai kata Islam ni milik Melayu saja, yang menyebab sampai tahap dia tak mau nak kaji, dia tak mau nak, dia tutup, dia nak tutup apa maknanya, apa dia pemikiran orang, tak boleh ini, tak boleh kerana Islam ni Melayu saja. Salah. Ana cakap ni bukan sangka-sangkaan tau, pasal memang kita berhadapan dengan orang macam tu. Bila kita sebut tentang orang Kristian kan, dia macam pandang orang Kristian tu macam najis dan sebagainya. Macam mana kita nak berdakwah kalau kita tak adil? Ya, kesesatan ni pun kita berhati-hati, tapi adakah maksudnya kita langsung tak boleh nak berdialog? Tak boleh dialog. Tapi kalau rasa kita tak berani, tak payahlah. Kalau rasa kita tak cukup ilmu, pergi belajar, tak apalah. Bukan semua orang kan, orang awam yang, kita tak nafikan orang awam, tapi adakah masalahnya bila orang-orang agama sendiri yang menutup? Bukan macam tu. Nabi SAW dulu bukan macam tu. Nabi SAW ada orang Yahudi jumpa. Nabi bincang. Nabi dialog. Nabi bincang. Orang Kristian datang. Wufud datang daripada Najran. Dia orang berdebat-debat. Dia orang nak menang juga. Nabi cabar membahalah. Tapi Nabi dialog. Kita hari ni nak buat dialog. Nak buat dialog pun orang kata apa? Orang kata macam-macam. Pergi jumpa orang sini, ambil gambar pun dah tuduh macam-macam dah. Sabarlah dulu kan. Sabar dulu. Tapi kita tak nafikan jugalah ada golongan yang cuba untuk membatasi ataupun cuba untuk melepasi batasan. Tadi orang yang cuba bataskan dengan cara yang salah. Ada juga golongan yang dia melampaui batas. Maknanya sampai tahap
Kristian dengan Yahudi ni saudara kita. Ni salah lah. Saudara seagama kita, seakidah kita, Abrahamic religion. Abraham Accord. Kita kena sayang dia orang, kita kena sayang mereka, kasih sayang, cinta mereka macam kita cinta orang Islam. Salah, tak betul. Kita boleh dialog tapi tak sampai walak kita diberikan kepada mereka. Asalnya Allah Ta'ala perintahkan qul ya ahlal kitab, apa dia Allah Ta'ala kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Asalnya Allah Ta'ala suruh kita ni berdakwah kepada ahlul kitab, bukan kita pergi kata dia orang tu saudara kita dan sebagainya, bukan macam tu. Maknanya kena pertengahan, tidak la ifrat wala tafrit. Tak sampai semua tak boleh, bincang pun tak boleh, kaji pun tak boleh, ataupun sampai melampau saudara kita lah apa benda, ngarut lah. Itu tak boleh lah. Kan? Sebab tu pentingnya kita kata pembelajaran yang apa kita kata yang betul, manhaj, metod yang betul dalam perbandingan agama, ilmu perbandingan agama. Buat perbandingan agama ni bukan kita kata sebagai orang dia kata perbandingan agama ni nak cari kebaikan dalam agama-agama ni. Salah. Perbandingan agama maknanya kita memenangkan agama Allah. Kita menzahirkan Islam atas agama-agama lain. Liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Itu tujuan perbandingan agama, untuk kita zahirkan Islam. Untuk kita ajak mereka masuk Islam. Bukan kita sama ratakan Islam dengan agama dia orang. Yahudi sama, Islam sama, Kristian pun sama, nak buat kita apa, kita nak gaduh. Kita kasih sayang, saling kasih sayang. Salah. Kan? Kita menyeru mereka kepada Islam. Kita menzahirkan kebenaran Islam. Kan? Dan kita tak menzalimi dia orang. Kan? Tapi menyeru kepada kasih sayang ni salah lah. Walak lah. Tak betul lah. Maknanya dipanggil interfaith, interfaith religion, pluralism. Ini bahaya. Sebab tu kita kata tak betul lah kalau kita kata perbandingan agama tu menyeru kepada akhir sekali menyamaratakan agama antara agama. Salah. Itu jadi interfaith religion, pluralism kufur. Ta'addud, maknanya kita berkeyakinan bahawasanya semua agama betul, kufur. Na'udzubillah min dzalik. Sebab Allah kata apa? Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Islam saja yang diterima di sisi Allah. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tak diterima daripada dia. Dan dia termasuk di kalangan orang yang rugi. Jadi Rom, sebut tentang Rom tadi, dikait dengan apa, agama mereka, agama Kristian. Kemudian apa kita kata, Rom yang kedua yang dimaksudkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah, iaitulah apa? Yang kita sebutkan tadi adalah keturunan Ra'wil Ibn Ais Ibn Ishaq Ibn Ibrahim. Baik. Jadi wa kana Ishaq yuhibbul Aisu akthara min Ya'qub li'annahu bikruhu wa kanat ummuha Rifqa tuhibbu Ya'quba akthar li'annahu al-asghar. Baik. Dikatakan oleh dalam riwayat Ahlul Kitab bahwasanya Nabi Ishaq sangat menyintai Al-Aisu lebih berbanding Nabi Ya'qub. Kerana Al-Aisu itu adalah anak sulung. Biasalah. Maksudnya kalau secara lumrahnya macam itulah. Tapi ni riwayat Ahlul Kitab. Baik, dia kata dia cintakan lebih Al-Aisu tu lebih. Dan kerana dia adalah anak sulung. Dan ibunya Rifqa menyintai Nabi Ya'qub lebih. Kerana Nabi Ya'qub Al-Asghar, yang kecil. Maknanya ayah Nabi Ishaq, dia lebih cintakan Al-Aisu, dia lebih sayangkan Al-Aisu. Rifqa, yang ni isteri Nabi Ya'qub, dia lebih sayangkan Ya'qub lebih. Kerana dia lebih apa? Dia lebih kita kata apa? Lebih lebih kita kata apa? Lebih sayangkan anak yang lebih kecil. Jadi itu lumrah lah. Kita kata ibu dia lebih disayangkan anak yang lebih kecil. Kan? Ayah anak yang lebih besar. Tapi tak tepat juga kan, maknanya apa? Kerana hakikatnya dua-dua kan, semuanya sayanglah mak ayah ni sayang, cuma lebih. Cuma dibincang sini lebih.
Baik. Jadi kita dah habis waktu, maknanya lepas ni kita akan sambung cerita tentang Nabi Yaqub dan juga Nabi Ishaq ini. Ada beberapa lagi kisah yang kita nak sentuh, dan perkara apa yang kita perlu berikan penekanan tentang kisah ini. Ada beberapa isu yang kita akan sentuh tentang berkenaan dengan kisah berkenaan Nabi Ishaq alaihi salam, dan kita akan bincangkan juga tentang Bani Israel kan. Adakah Bani Israel ni Yahudi? Adakah nabi-nabi daripada Yahudi? Yang tu kita akan maksudnya sentuh secara umum. Kerana ada orang tanya, dia kata dia pening dengan kenyataan seorang ilmuwan ni yang kata nabi tak ada nabi bukan daripada Yahudi, tapi nabi-nabi Bani Israel. Betul lah tu. Nabi-nabi, bukan semua nabi-nabi itu daripada Sibti Yahuda. Bukan semua nabi-nabi itu datang daripada keturunan Yahuda. So Yahuda adalah salah seorang daripada anak Nabi Yaqub. Ini lepas Nabi Yaqub dapat 12 orang anak. Cuma yang dimaksudkan dengan Yahudi, yang kita panggil Yahudi sekarang ni, dia itu yang sebenarnya bermaksud doktrin Yahudi, agama Yahudi. Dia bukan pada bangsa tu. Yang itlaq penggunaan kalimah Yahudi, dia bukan merujuk sebenarnya yang sekarang ni. Kalau kita panggil orang Yahudi, dia tak menunjukkan mereka Bani Israel, kerana nasab mereka dah bercampur-campur. Mereka ada Yahudi Ashkenazi, kemudian ada Sephardim, kemudian ada macam-macam lagi yang mereka punya nasab tu dah campur. Mereka dah kahwin kacuk dengan kita kata waktu Empire Khazar di kawasan Rusia kalau tak salah, ataupun Bulgaria ataupun Atrak. Mereka ni daripada Atrak, Turki. Mereka jadi Yahudi. Dalam kurun yang ketiga Masihi kalau tak salah, kurun yang ketiga Masihi, ada satu Empire Khazar yang mereka semua ni convert jadi Yahudi. So dia orang bukan Bani Israel. So daripada situ sebenarnya kita kena faham sejarah. So sebab itu betul lah kenyataan seorang profesor ni, dia kata nabi-nabi bukan daripada nabi-nabi yang nabi tak ada pun daripada Yahudi pun, maknanya daripada semua nabi Bani Israel. Bani Israel betul. Daripada Yahudi tak betul, sebab Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran, Nabi Ibrahim contohnya, Allah kata makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim tu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Allah Ta'ala sebut kan, jelas. Memang Nabi Ibrahim bukan Yahudi. Sebab apa? Yahudi datang kemudian. So dalam Quran tu yang maksud Yahudi tu apa? Yahudi yang doktrin tu. Itu kita kena faham, Yahudi doktrin. Jadi betul lah, nabi-nabi tak ada daripada Yahudi. Maknanya nabi-nabi bukan nabi-nabi Yahudi, bukan nabi-nabi, semua nabi-nabi dan rasul bukan daripada beragama Yahudi. Mereka semua beragama Islam, Muslim. Mereka berbangsa Bani Israel. Sebab itu dalam kitab kita ni Ibn Katsir letak nabi-nabi Bani Israel. Dia tak sebut nabi-nabi Yahudi. Itu kena faham. Maknanya ada orang tanya, dia keliru kan. Dia kata sebab kita kena faham benda macam ni. Maknanya pembacaan kita tu, maknanya kita kena teliti, kena bezakan antara Yahudi, dia ada lagi Kingdom of Judah, Kingdom of Israel, yang itu zaman lepas Nabi Sulaiman, berpecah kerajaan. Anak-anak Nabi Sulaiman berpecah dua, pada Kingdom Southern dengan Northern. Judah, Kingdom of Judah dengan Kingdom of Israel. So Judah itu Yahudi tu. Itu satu pendapat juga. Itu sebut Yahudi tu dia balik kepada nama kerajaan tu. Tapi yang lebih tepat lagi sebenarnya Yahudi ni, dia dah, yang sekarang ni kita bila sebut Yahudi bukan Bani Israel. Yahudi adalah doktrin agama. Maknanya orang yang beragama Yahudi boleh jadi dia bukan Bani Israel. Dan itu yang paling ramai sekarang ni. Dekat Israel tu jangan kita nak mandai kata yang dekat Israel sekarang ni Bani Israel. Tidak. Yang ada dekat Israel sekarang ni, apa tu Ariel Sharon apa semua, tu bukan Bani Israel. Tu memang Yahudi. Dia orang ni dah bercampur-campur dah. Tapi dia orang berjaya tipu kita, tipu orang Islam pun kata, ataupun tipu orang-orang yang mudah terpedaya. Orang kata inilah nabi-nabi Yahudi yang salah. Nabi-nabi bukan bangsa, bukan agama Yahudi. Bukan doktrin mereka, bukan Yahudi. Mereka bukan bangsa Yahudi. Nabi-nabi adalah bangsa Bani Israel. Bani Israel. Bani Israel. Allah Ta'ala a'lam. Baik.
نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.